Kita baca. Pertama yang saya ingatkan, kalau saya baca tu ada kesalahan apa, tak kira lah kesalahan bacaan nahwu ke, kesalahan bacaan apa, ataupun kesalahan dari sudut penerangan ke, dan saya minta kita buka, maksudnya kita buka kan, kepada apa, kepada contoh, ustaz, saya faham macam lain tak? Saya faham kata hadis ni dhaif, dan tak ada kaitan dengan dhaif apa. Faham macam mana? Kamu faham? Itu boleh bentangkan, boleh bagi tahu. Sebab kita dipanggil apa dalam apa? Dalam sesi diskusi. Bukan sesi dipanggil apa? One man show dah, kan? Dan kerana itu saya nak tunjukkan apa, saya faham lebih ke apa ke tak. Boleh apa? Boleh bagi tahu. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid darain amin. Qala Kitab al-halal wal-haram wa huwa al-kitab ar-rabi' min rub' al-'adat min kutub Ihya Ulumuddin. Antum tak ada kan? Ada. Ada? Oh, yang depan depan. Nampak. Okey, apa dia maksud dia? Kitab halal dan juga haram. Hari ini dia akan teranglah apa akan dimaksudkan dengan halal haram itu secara umum. Kemudian dia, iaitu kitab halal dan haram ini merupakan kitab yang keempat. Kitab yang keberapa? Yang keempat. Min rubu'i al-adat, daripada bahagian al-adat yang kita sebutkan tadi kan, bahagian adat. Min kutubi Ihya'i Ulumuddin, daripada kitab-kitab Ihya' Ulumuddin. Kitab Ihya' Ulumuddin dia ada banyak kan, pembahagian besar daripada rubuk 4 tu. Kemudian setiap rubuk tu ada kitab-kitab dia. Kan? Itu memang besar sungguh. Okey, siapa tu? Tanyalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tinin ladhibin wa salsal. Summa rakkaba suratahu fi ahsani taqwimin wa atammi i'tidal. Summa ghadhahu fi awwal nushu'ihi bilabanin istafahu min baini farsin wa damin sa'igan كالماء الزلال ثم حماه بما آتاه من طيبات الرزق عن دواعي الضعف والانحلال ثم قيد شهوته المعادية له عن السطوة والصيال وقاهرها بما افترضه عليه من طلب القوت الحلال وهزم بكسرها جند الشيطان المتشمر للإضلال ولقد كان يجري من ابن آدم مجرى الدم السيال فضيق عليه عزة الحلال المجرى والمجال إذا كان لا yubazriquhu, ni supaya sebut kan, masih yubazriquhu ila a'maqil uruqi illa ash-shahwata al-ma'ilah ila al-ghalabati wal istirsal fabaqiya lima zamat kan lamma fabaqiya lamma zummat لما زمت بزمام الحلال خائبا خاسرا. أنتم خائبا خاسرا ما له من ناصر ولا وال. والصلاة على محمد الهادي من الضلال وعلى آله خير آل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Okay, kita tengok mukadimah. Syarah mukadimah? Syarah biar kita ambil terjemahan tu. Okey, kita tengok. Pertama biasalah tuan musannif akan mulakan dengan kitab apa? Kitab dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana masyhur tradisi ulama kita, iaitu apa? Untuk mengikut susunan dalam Al-Quran. Susunan apa? Kitabullah, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mula dengan apa pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Itu susunan dia. Kan? Walaupun yang diturunkan pertama adalah Iqra, betul tak? Tapi susunan yang dalam mushaf adalah apa? Adalah dengan mulakan dengan bismillah. Kata ulama tayammunan ataupun tabarrukan.
supaya mengambil berkat atas susunan tersebut. Boleh ha? Okey, nak syarah tu bismillah. Satu lagi, antara kalau sahabat-sahabat juga baca kitab-kitab ilmu, dia akan mensyarahkan bismillah itu berdasarkan ilmu masing-masing. Contoh, kalau ilmu fiqh, dia akan syarahkan bismillah berdasarkan ilmu fiqh tu sendiri. Maksudnya apa dia? Hukum baca bismillah ada berapa? Tu dia bincang. Dia akan syarahkan bismillah berdasarkan ilmu masing-masing. Tasawuf, bila disebut bismillah tu, apakah erti sufi, nilai-nilai sufi yang ada dalam bismillah? Antaranya dia cerita berkenaan dengan apa? Wahdatul af'al, wahdatul sifat, wahdatul az-zat. Itu dia bincang soal detail lah kadang-kadang tu. Kemudian nanti dia akan buat tafsir isyari dan tasawuf. Tafsir isyari itu dia tafsiran secara simbolik nilai-nilai kesufian yang ada dalam bismillah. Dan berikutnya lah, kalau kita nanti nak syarah matematik, cuba syarah matematik dengan bismillah. Kan, kalau boleh lah. Kan, boleh pun. Pening. Kan. Okay. Jadi itu tradisi kebanyakan ulama. Boleh kan? Okey. Kemudian alhamdulillahillazi khalaqal insana min tinin lazibin wa salsal. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah yang lazib. Disebut tanah yang apa? Lazib. Bila kita sebut tin, perkataan tin digunakan adalah apa? Tanah yang bercampur dengan air. Perkataan tin adalah apa? Tanah yang bercampur dengan air. Lazibin, yang lazib. Lazib tu apa? Maksudnya apa? Dia mula menjadi pejal sehingga melekat. Lazib tu maksud lasiqa. Lazib maksud lasiqa, maksud melekat. Kita katakan asalnya bercampur tanah tu yang keras tadi dengan apa? Dengan air. Kemudian dia mula membentuk jadi satu bentuk yang kita katakan bahawa dia anjal dan boleh dalam liat. Dalam liat dia melekat kan. Melekat nanti sticky kan. Okey. Wasalsal, kemudian berubah menjadi salsal. Salsal ni seperti tembikar. Salsal tembikar. Maksudnya bila dah terbentuk dalam apa? Dalam bentuk apa? Bentuk tembikar tu. Kemudian nak start jadi salsal tu dipanggil apa? Dia mesti dikeringkan dengan kita letak dalam api. Kan tembikar letak dalam api kan untuk kita keringkan. Tu maksud dia. Perkataan yang digunakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ini adalah apa? Dipanggil istilah dalam ilmu balaghah, dipanggil iqtibas. Iqtibas, mesti dengar. Iqtibas adalah dia menggunakan lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Dan juga apa? Menunjukkan setiap lafaz-lafaz itu pada ayat-ayat Quran yang tertentu dalam Al-Quran. Boleh faham tak? Sebab tu kata musannif Imam Zabidi, kita tengok kata Imam Zabidi, dia kata memang ada ayat Al-Quran yang menceritakan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan penciptaan manusia daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Tak apa ya, panjang kan. Okey. Dah faham soal tadi? Okey. Summa rakkaba suratahu. Kemudian mula dibentukkan. Maksudnya Allah SWT membentukkan suratahu, bentuknya. Allah SWT membentuk manusia itu dengan bentuk yang apa? Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang apa? Taqwim yang sebaik-baik bentuk. Wa atam i'tidal, dan apa? Dan sesempurna kesederhanaan. I'tidal ni macam kesederhanaan. Sebab tu kalau kita tengok manusia, dalam penciptaan manusia ni, Imam Ghazali ni saya akan mengisyaratkan kepada benda penting dalam penciptaan manusia, iaitu apa? Manusia dia dalam penciptaan itu cukup kriteria, dipanggil apa? Kriteria kecantikan, kehebatan di sudut design. Biasa dengar tak dipanggil sebagai golden ratio, ataupun nisbah ilahiyah. Dalam dia panggil apa? Dalam penulisan khat. Biasa dengar golden ratio. Geng-geng designer selalu gunakan golden ratio ni. Geng-geng designer dia nak buat design, contohnya design Apple kan. Kita tengok Apple ni macam cantik, elok kan? Kena dengan pandangan mata. Kerana apa? Kerana designer tu meraihkan golden ratio tu tadi. Jadi penciptaan manusia ni dikatakan penciptaan yang indah dan juga sempurna, ataupun dalam keadaan apa? Sederhana tu tadi, menyebabkan kita tengok apa-apa manusia, kita akan apa? Tengok dengan kita apa? Melihat dia bahawa dia satu benda yang indah kan. Tu yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Boleh apa?
Okey. Summa ghadahu fi awwal nushu'ihi bilabanin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan makanan kepadanya. Ghazahu memberikan makanan kepadanya fi awwal nushu'ihi, pada awal tumbesarannya. Maksudnya manusia diciptakan daripada tak ada, daripada apa? Tanah. Kemudian dalam awal dia punya apa? Tumbesaran tu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan pertamanya dia itu apa? Labanin. Apa dia laban? Susu. Istafahu, yang diambil, perah boleh lah. Perah boleh diambil, Allah pilih. Diekstrak. Istafa ni maksudnya dia ada benda yang campur, lepas tu dia pilih bagi elok. Ekstrak kan? Ekstrak. Kataan elok. Man, please. Bukan, sebab ni kita dalam majlis ni kalau boleh kita buat terjemahan terus. Terjemahan serta syarahan lah. Jadi perlu bantuan antum dia suruh bahasa Melayu terutamanya. Saya kurang sikit bahasa Melayu dengan dan juga kalau boleh bahasa Inggeris pun tak apalah. Kita letak tapis kan? Disari, disaring. Apalah, ikutlah macam mana. Lepas ni kita tengok kamus dewan. Okey. Kemudian apa? Dia kata, iaitu Allah SWT memberikan makanan yang pertama itu, apa dia? Susu yang disaring, dipilih, ditapis daripada farsin tahi, wadamin, daripada darah. Maksudnya penciptaan susu tu yang disebutkan dalam Al-Quran, memang Allah cipta tu daripada di antara darah dan di antara tahi. Yang mana disebutkan di sini sa'iran mudah untuk diminum. Sa'iran mudah untuk diminum. Kalma'i az-zalal, seperti ma ataupun air yang apa? Az-zalal. Zalal ni yang tawar, air tawar kan kita sedap minum kan. Bayangkan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, saya daripada petai dengan apa? Dengan darah tu tadi, boleh lahirnya susu yang menjadikan asbab untuk apa? Untuk tumbesaran manusia, yang diibaratkan kehebatannya tu pun disamakan nilai susu tu dengan apa? Dengan air. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Dia nak cerita ni tumbesaran manusia. Mula-mula Allah cipta, kemudian daripada kecil awal-awal tu macam mana Allah bela, macam mana Allah jaga kan. Allah bagi susu kan. Ada baby kecil-kecil minum air apa? Tak ada. Dia memang tak boleh digest. Saya tanya ni bukan saya tahu ni kan. Susah. Tapi orang bagi dia sistem untuk digest. Ini perempuan tahulah ni kan. Laki-laki ni selalu tidur je tu, yang lain tu lah yang buat kerja kan. Dia orang tahu sebagai makanan bayi ni. Okay, boleh mana? Nanti kita kalau atau ada idea-idea faedah boleh beritahu Summa hamahu bima atahu min tayyibatir rizqi an dawa'id dha'fi wal inhilal. Kemudian hamahu, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjaganya, iaitu insan tadi, bima atahu, dengan apa yang didatangkan olehnya kepada manusia tadi. Itu Allah datangkan kepada manusia itu apa dia? Min tayyibatir rizqi, daripada rezeki-rezeki yang tayyibat. Tayyibat kita akan sebut rezeki-rezeki yang baik. Tayyib ni kan baik, elok. Tapi kalau setengah ulama mentafsirkan perkataan apa? Uhilla lakumut tayyibat kan. Telah dihalalkan kepada kamu benda-benda yang tayyib, ditafsirkan benda-benda yang halal. Benda yang halal tu sendiri tayyibat. Kira Allah Subhanahu wa taala telah menjaga manusia tu dengan mendatangkan kepadanya itu perkara-perkara rezeki yang baik. Andawa'id dha'fi wal inhilal, yakni penjagaan yang apa? Yang memelihara dia. Ni andawa'i, iaitu penjagaan yang memelihara manusia itu daripada apa? Ad-dawa'i. Dawa'i asbab. Maksud dawa'i apa? Faktor-faktor ataupun sebab-sebab. Kelemahan wal inhilal, kebinasaan. Inhilal maksudnya apa? Kebinasaan. Dha'fi, kelemahan. Okey. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tadi bila dah cipta manusia, kemudian apa? Kemudian sedia pula apa dia? Susu ibu bagi dia untuk dia minum.
Selepas tu dah putus dia. Putus dia hubungan dengan ibu, bukan putus silaturahim dah. Maksudnya putus hajat si anak daripada ibu susu ibu dia. Dan waktu tu mula pula Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi manusia tu dengan tumbuh gigi dulu kan. Tumbuh gigi, ada digest yang baik, sistem digestion yang baik. Allah bagi pula hulurkan kepada dia rezeki-rezeki yang baik. Yang mana rezeki tadi fungsi dia dapat menjaga, memelihara manusia daripada faktor-faktor yang melemahkan badan mereka, penyakit dan sebagainya, kan? Ataupun faktor-faktor yang membinasakan mereka. Asalnya kalau manusia tak makan, tak ada rezeki, dia jadi apa? Mati, KO, sakit, lemah, boleh faham tak? Itu pandangan Imam Ghazali. Supaya kita ingat itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa qayyada syahwatahu. Okey. Summa kemudian qayyada, yakni Allah Subhanahu Wa Taala mengikat apa dia? Syahwatahu, syahwat dia. Syahwat manusia tadi. Al-mu'adiyata lahu, yang memusuhi dia. Maksudnya syahwat yang ada dalam apa? Dalam manusia ni sebenarnya memusuhi manusia itu sendiri. Kenapa? Kerana syahwat tu sebagaimana disebut oleh golongan-golongan tasawuf kan. Syahwat dia akan bawa kepada apa? Bawa kepada neraka. Kan? Syahwat bawa kepada apa? Neraka, iaitu kebinasaan. Sebab tu dalam hadis sebut huffatil jannatu bil makarih. Dikelilingkan syurga itu dengan perkara-perkara yang kita tidak sukai. Wa huffatil annaru bi asyahwat. Dan dikelilingi perkara-perkara dalam nak masuk neraka dengan benda-benda yang syahwat. Syok kita buat. Kan? Curi tu syok lah. Tak syok lah. Tapi makan benda tu tahu. Makan benda, setengah orang yang tabiat dia yang rosak, dia rasa benda tu syok. Tapi kita alhamdulillah semua wali-wali Allah SWT kan, di hadapan saya ni rasa benda tu tak boleh kan. Dia sampai dalam level nafsu mutmainnah kan. Mutmainnah. Saya tak boleh tengok saya Selena Gomez, saya tak boleh kan. Kan? Boleh faham tak? Okey, kenapa? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata dia, Imam Ghazali, mengikat syahwat yang memusuhi manusia. An satwati wasiyal, daripada penguasaan dan juga pengerasan. Pengerasan itu maksudnya dia kuasai dan juga dia kalahkan manusia ni. Macam mana ni Allah Subhanahu Wa Taala sekat pemusuhan yang berlaku pada penguasaan syahwat kepada manusia ni. Wa qaharaha bimaftaradahu alaihi min talabil qutil halal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala paksa mengalahkan syahwat itu dengan apa yang difardukan kepada insan tadi, alaihi kepada insan tadi, min talabil qutil halal, daripada mencari rezeki ataupun makanan ruji yang halal. Qut kita terjemahkan sebagai makanan ruji, tapi mungkin barangkali maknanya umum, iaitu apa-apa rezeki yang halal. Wa hazama bikasriha jundus syaitanil mutashammiri lil idlal. Wa hazama, dan kalahlah, maksudnya ataupun Allah mengalahkan. Kali ni macam mana tadi? Hazama itu. Hazama ke hazama tu? Dia ada syaddah ke tak ada? Ni muta'addi ke tadi? Kalau ikut sini babak sini jumlah dia mafhum. Allah SWT lah tu. Ya. Terima kasih. Saya baca ni lagi. Tapi kalau hazama inhizam kan baru dia jadi. Okey, inhizam baru tak perlukan fa'il kan. Inhizam tak perlukan fa'il. Tak perlukan maf'ul. Masih. Okey, wa hazama bikasriha jundash syaitani almutashammiri lil idlal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengalahkan ni. Hazama mengalahkan bikasriha, iaitu dengan mematahkan. Apa dia? Ha tu balik pada mana? Syahwat. Iaitu Allah SWT mematahkan syahwat itu, iaitu dengan Allah SWT mematahkan syahwat itu, Allah mengalahkan siapa? Junda, iaitu tentera, bala tentera apa? Syaitan. Al-mutasyammir, mutasyammir ni yang bersedia dan juga bersungguh-sungguh. Mutasyammir ni maksudnya apa? Bersedia dan juga bersungguh-sungguh lil idlal. Dalal maksudnya apa? Dalal untuk menyesatkan. Untuk menyesatkan. Jadi signifikan Imam Ghazali ni, dia menunjukkan bahawa apa? Sebenarnya yang menjadi faktor kejahatan bagi anak Adam tu adalah diri dia sendiri, syahwat dia sendiri. Kan? Jadi kita kata yang faktor yang kedua ada faktor luaran, iaitu syaitan. Tapi syaitan sebenarnya tak ada pun langsung kekuasaan untuk dia nak apa? Dia nak kuasai apa dia?
badan manusia, melainkan dengan dia apa? Dia suntik bagi syahwat tu tadi benda yang boleh menyebabkan dia bergelora, dia nak sangat. Itu memang tugas syaitan. Tapi kita di sini kita sebut bahawa apa? Dengan bahawa mencari benda yang halal tu tadi menyebabkan apa? Patahnya penguasaan apa? Penguasaan syahwat kepada manusia, dan juga seterusnya membawa kepada kekalahan sebab syaitan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk apa? Menyesatkan manusia. Walaqad kana yajri min ibni Adam, dan adalah syaitan itu ataupun tentera syaitan itu, kana tu maksudnya merujuk kepada apa? Bala tentera syaitan itu tadi. Yajri min ibni Adam, yang mana berjalan-jalan dalam badan manusia. Min ibni Adam tu maksudnya pada apa? Pada anak Adam itu, majrad as-sayyal, laluan darah yang apa? Yang mengalir. As-sayyal maksudnya memang mengalir semua, kan? Fadayyaqa alaihi izzata ataupun izzatu. Ini apa dia? Izzatu izzatu. Fadayyaqa alaihi izzatul halali al-majra wal majal. Namun apabila kita kata syaitan tadi yang bergerak dalam apa? Laluan darah tu tadi, apa yang menyebabkan laluan darah tu menjadi sempit? Kata musannif, yang menyempitkan ke atasnya, iaitu ke atas laluan tersebut, izzatu adalah kemegahan perkara yang halal. Boleh faham? Kemegahan perkara yang halal. Dia sempitkan apa? Dia sempitkan laluan dan juga apa? Ruang-ruang syaitan tadi. Majra apa? Laluan. Al-majal, ruang-ruang, lapangan-lapangan syaitan tu tadi. Boleh nampak? Iza kana la, macam mana ni? Macam tadi? Is kana ke iza? Is. Bila is. Saya tulis ni. Bagus juga kita baca nuskah beza kan. Okey. Kita dalam nuskah yang lain dia is kana, tak kala kana, apa dia tu? Perkara tersebut apa dia perkara tersebut ni? La yabtar, macam mana sebut? Yubazriqu bazraqa yubazriqu min al-khumasi. Idza kana la yubazriquhu ila a'malil uruqi, kerana tidak ada suatu pun, kata musannif, yang membenih, yang yubazriqu ni yang membenih ataupun yang tertanam secara mendalam dalam kita kata a'maq ni, dalam apa? Laut kan, dalam laut tu kita panggil apa? Dasar laluan darah ni ataupun dasar diri manusia tu, melainkan syahwat yang apa? Yang cenderung kepada penguasaan dan istirsal. Istirsal ni macam bersenang lenang, maksudnya bersenang lenang. Apa maksud kata musannif di sini? Apa dia? Dia kata dalam jiwa manusia yang sebenarnya betul-betul kita panggil apa? Menapak kuat dalam jiwa manusia bukan syaitan. Apa dia? Syahwat tu sendiri. Syahwat yang apa? Yang cuba nak kuasai manusia tu sendiri. Boleh faham tak? Yang mana syahwat ni nak kuasai dan juga suka untuk manusia ni bersenang lenang, tak buat apa. Kan, suka dia buat itu. Boleh nak? Fabaqiya, maka kekallah. Kekal apa ni? Kekal apa ni? Siapa yang kekal? Syahwat sebut tak? Hadi. Ke jundu tu? Syaitan. Jundu syaitan. Maka kekallah syaitan itu. Bukan syahwat tadi. Baqiyah siapa dia? Maka kekallah syaitan itu tak kala zammat ataupun zummat, tak kala dikekang. Apa yang dikekang? Syahwat tersebut. Tak kala syahwat tersebut dikekang dengan kekangan perkara yang halal. Maksudnya manusia bila apa? Bila dikekang dengan benda-benda yang halal, benda-benda yang elok, syahwat akan kalah, betul tak? Bila syahwat akan kalah, syaitan pun akan apa? Akan kalah. Sebab tu dia kata maka kekallah syaitan itu
tatkala dikekang syahwat itu dengan apa? Dengan tali kekangan yang halal, zimam tali kekang. Tali kekang yang halal, khaiban dalam keadaan yang khaib, putus asa, khasiran. Khasiran ni apa? Rugi kan? Yang rugi. Malahu min nasirin, tidak ada baginya itu nasir. Nasr apa dia? Yang memenangkan ataupun menolong. Yang penolong, tanpa dia ada penolong, wala wal ni tim. Kawan, tak ada tim. Pelindung boleh. Nak lindung syaitan ni selalunya nak bagi jalan semua dia, syahwat. Jalan. Syahwat dia syaitan syok tikam-tikam kan. Wassalatu ala Muhammadin, dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadi minad dalal, yang menunjuki daripada apa? Kesesatan. Maksudnya mengeluarkan seseorang itu daripada apa? Daerah kesesatan kepada daerah kebenaran. Wa ala alihi khairil al, dan ke atas keluarga baginda sebaik-baik keluarga ataupun sebaik-baik umat. Wa sallim tasliman katsira, dan sejahtera ataupun dan salam penghormatan. Saya lebih suka terjemahkan sebagai salam penghormatan kepada baginda dengan salam yang banyak, tidak terhingga. Amma ba'. Okey, boleh faham. Sekarang tu ada benda ini ke? Ada benda yang apa? Ada benda yang tak jelas ke sekarang ni? Ada benda yang tak jelas mana-mana kalimat tu? Ada benda yang tak jelas? Ada, tak ada. Jadi kita kata secara umum muqaddimah, muqaddimah diletakkan dalamnya itu benda bismillah. Lepas tu dia letakkan benda alhamdulillah. Kemudian dia letakkan dalam tu benda selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Imam Ghazali dia hiasi lafaz alhamdulillah tadi dengan, kalau nanti kita mengaji balaghah, dia panggil bara'atul istihlal. Apa maksud bara'atul istihlal? Iaitu cara pujian Imam Ghazali itu, dia punya seni pujian dia tu, dia menggunakan kalimat-kalimat apa yang mengisyaratkan kandungan kitab. Boleh faham tak? Dia menggunakan puji itu, dia puji Allah Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang apa? Yang menjadikan manusia. Boleh kan? Daripada satu peringkat kepada satu peringkat, daripada apa? Tanah, kemudian kepada si bayi, kemudian diberikan apa? Susu, kemudian diberikan daripada rezeki. Kemudian apa? Kemudian untuk nak menjaga manusia itu, Allah SWT kalahkan syahwat kan? Dengan apa? Dengan ikat manusia untuk mencari perkara yang halal. Dan daripada mencari perkara yang halal itulah apa? Syaitan pada masa yang sama KO. KO, kalah. Kan disebabkan perkara tersebut. Kan? Dan maka dengan itulah nampak? Dia puji berkaitan dengan Allah Taala. Tapi dia gunakan lafaz yang tu menunjukkan pada apa? Kepada isu yang dalam kitab ni, iaitu apa? Halal dan juga haram. Nampak kata halal haram tu? Jadi dipanggil bara'atu al-istihlal. Nanti kita mengaji dalam ilmu apa dia? Al-balaghah. Okey. Boleh? Tak nak faham tu. Okey. Sebelum tu ada apa? Tambahan kritikan. Kita buat ke 10 Allah. Ada man, kita tengok bawah tu ada orang tu ke? Ke tak ada? Ada lah orang. Dia mesin. Ada. Takut dia ni. Okey, habis mukadimah. Dia tak. Habis kau nak balik kalau Sakhirah ni. Tak ada. Okey, hari kau 10 je biar. Saya pun nak tidur lah ni. 10 suku kita habis. Kira-kira kita nak bagi pada ruang perbincangan pula. Tak masuk perbincangan kitab pun lagi. Habis pada mukaddimah. Ni mukaddimah. Saya nak beritahu yang kita sebut tadi ada orang. Oh, kunci, tak ada kunci. Ni. Okey, benda yang penting seterusnya adalah dalam dipanggil apa? Dipanggil dalam kitab ni. Dia panggil apa? Bismillah tadi, alhamdulillah, dia panggil khutbatul kitab, dia masyhur. Dia panggil khutbatul kitab. Itu kalau kita tengok dalam kalam-kalam syarih, dia akan sebut khutbatul kitab. Yang kemudian yang akan kita bincang selepas ni
adalah perkara yang dipanggil sebagai dipanggil muqaddimah tu kitab. Ini baru muqaddimah. Jadi kita nak masuk baru muqaddimah. Selalunya dalam muqaddimah, tuan musannif akan menerangkan objektif penulisan, teknik penulisan, bab-bab ataupun fihris, dia bagi fihris, indeks perbincangan dalam kitab tu. Ini kita baru nak masuk. Itu dia bagi muqaddimah tu kitab. Muqaddimah kitab ataupun dia bagi daibajatul kitab. Itu masyhur. Dia sebut dalam kitab tu luas lah. Daibajah. Daibajah. Kalau kita sebut daibajah ni sebenarnya sutera. Sutera dijadikan sebagai penyeri kitab. Kan dulu ulama-ulama dulu nak tulis kitab, tapi muqaddimah dia tu hitam bukan tak sedap, dia kata tak ada bakat tulis dulu. Jadi kena pandai main-main. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mencari perkara yang halal itu adalah apa? Adalah perkara yang fardu ataupun difardukan ke atas setiap muslim. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam Zabidi, hadis ni apa? Hadis apa? Dia dhaif kan dia buat. Disebut Imam Zabidi, ya hadis dia tu hadis dia dhaif. Pertama disebut takhrij hadis ni. Hadis ni disebutkan oleh Imam Iraqi bahawa hadisnya itu dhaif. Ini Imam Iraqi ada sebut lah, Imam Iraqi kan. Buah tu. Menata kaki. Tapi ditambah riwayat Tabrani dalam Awsat. Itu kata Iraqi kan. Daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga, dari hadis Ibnu Mas'ud, ini riwayat daripada Anas bin Malik. Sanad dia sanad dia dhaif. Itu yang ditimpa oleh Imam Iraqi. Tapi kata Imam Zabidi, dia kata, qultu, aku kata, telah meriwayatkan oleh Haisami. Siapa dia Haisami? Ulama hadis Nuruddin Ali Al-Haisami. Ulama hadis salah seorang daripada anak murid bagi Imam Iraqi. Kata dia isnaduhu hasan. Sanad dia tu hasan, boleh pakai ni. Nampak? Imam Zabidi ni dia level kajian dia tu dah melebihi level kajian daripada Imam Iraqi. Apa yang Imam Iraqi sebut kata baik, dia kata aku jumpa kalam ulama hadis yang lain kata hadis ni apa? Hasan. Hadis hasan level berapa? Level yang kedua. Pertama apa? Hadis sahih. Yang kedua hasan. Yang ketiga dhaif. Kan? Dhaif. Dhaif tu memang tak boleh pakai untuk ni lah, untuk hukum. Tapi nampak hasan maksudnya boleh pakai untuk hukum. Rawahud Dailami, disebutkan oleh Dailami. Ini diriwayatkan. Apa kaitan dia? Tak bagi kita insya-Allah pendapat ni. Syarah hadis ni. Maksudnya kita diwajibkan oleh setiap muslim untuk mencari benda yang apa? Yang halal. Wa hazihi al-fariidatu min baini sa'il fara'id. Faridah ini ataupun kefarduan yang difardukan kepada kita ini, iaitu mencari benda yang halal ini, kata musannif, adalah salah satu daripada sekalian perkara fardu yang lain. Kita ada benda fardu yang lain, betul tak? Sembahyang dah, puasa dah, zakat dah. Kemudian kata musannif, aqsaha 'ala al-'uquli fahman. Benda yang paling payah sekali oleh otak-otak untuk memahami dia. Payah untuk orang yang faham. Macam mana nak membezakan antara benda yang halal, benda yang haram. Apakah kaedah yang digunakan? Apakah hadis tu dia? Ramai ada orang yang tahu halal dan haram? Ramai sebenarnya. Ramai. Tapi zaman lah, disebabkan zaman orang yang apa? Lemah pemikiran. Apabila dikotomi cerita lagi berlaku apa? Keruntuhan institusi ilmiah ni, ramai yang tak tahu untuk membezakan antara halal dan haram. Ni zaman yang Imam Ghazali ni. Imam Ghazali apa 1000 tahun lepas. Kan lah ni lagi pening. Lagi tak tahu apa. Kan? Mengaji pun tak mau. Tak mau. Okey. Wa asqaluha 'ala al-jawarihi fi'lan. Dan benda yang paling berat ke atas apa? Ke atasnya, ke atas apa ni? Asqaluha, iaitu faridah yang paling berat, kefarduan yang paling berat sekali ke atas tubuh badan manusia, yakni untuk melakukannya. Berat tak kita cari benda halal? Sebenarnya berat juga sebenarnya. Kan kita berat sebab apa? Nafsu tu tadi, nafsu nak supaya kita nak cari benda yang apa? Haram, cari benda yang mudah. Kan? Lihat. Walizalika indarasa bil kulliyati ilman wa amalan.
Maka kerana itulah, yakni kerana susahnya untuk difahami oleh minda-minda ataupun akal, dan susah untuk dilakukan oleh tubuh badan manusia, maka indarasa, maka mula hilanglah. Indarasa maksudnya mula hilanglah bil kulliyati, secara keseluruhan, sama ada sudut ilmu dan juga sudut amalan. Tak ada langsung. Di zaman Imam Ghazali kita dah tahu Nabi Jam, kan? Wasara gumudu ilmihi sababan lindirasi amali, dan jadilah gumudu, kesukaran mengetahuinya itu, iaitu mengetahui berkenaan dengan apa, halal dan haram itu, sebab lindirasi amalihi, sebab kehilangannya amalan tersebut, itu amalan mencari benda yang apa, yang halal. Sebab benda mungkin orang yang susah nak faham kaedah-kaedah tu kan, tapi kita akan baca dalam ni. Kira izzannal juhal, tak kala sangkanya seorang yang jahil itu, ataupun seorang apa, orang-orang yang jahil itu, annal halal mafqud, bahwasanya perkara yang halal ini dah apa, dah hilang, tak ada apa. Wa anna as-sabila duna al-wusul ilayhi masdud, dan bahawa jalan-jalan untuk menyampaikan dia kepada perkara yang halal itu masdud, telah tertutup. Orang-orang bayangkan orang Mekah itu, tak ada payuh nak cari benda halal, sekarang ni semua riba, bank yang riba. Jadi macam mana? Jom kita buat benda haram tu dia. Macam tu lah kita. Buat kempen buat benda haram. Macam tu. Satu Imam Ghazali kata, dia ni tu juhal, orang jahil. Jam, orang yang jam kalau tak, kan? Wa annahu lam yabqa min at-tayyibati illa al-ma'ul furat. Dia kata tidak kekal ataupun tidak terbaki daripada perkara-perkara yang tayyib, iaitu perkara-perkara yang halal itu, melainkan air yang al-furat. Al-furat tu yang maksud dia ni. Adakah air Furat dapat maksudnya. yang furat tu nak? Nak minum furat itu halal, yang lain tak nak. Dia furat, kan? Yang lain semua haram. Jadi macam mana? Takkan kita minum air sungai saja? Susahlah sini. Air bersih pun dia ambil riba, kan? Servis pun riba. Tu dia semua riba, kan? Hang tak reti beza tu lah, hang kata tu riba, kan? Hang dinamakan kambing tu sebagai khinzir, pening kan? Betul tak? Kambing Nabi dinamakan apa? Kambing tu khinzir. Bagi jam tak? Haram-haram. Jadi pening. Dah kali dia apa? Berbuat benda-benda yang haram semuanya. Boleh tak? Jam. Wal hashishun nabit fi ardil mawat. Al hashish, rumput-rumput yang tumbuh, nabit yang tumbuh fi ardil mawat, di tanah-tanah yang tidak dimiliki. Dia kata apa? Ardil mawat, tidak dimiliki. Tanah-tanah apa? Tanah-tanah orang, bukan tanah orang. Kan di hutan, nak makan pergi mencari hutan. Kat tempat-tempat ni semua dah tak ada. Ini nampak orang otak zaman dia. Wa ma ada zalik, adapun perkara yang selain daripada tersebut itu, iaitu air sungai Furat dan apa? Dan rumput-rumput yang tumbuh dalam hutan tadi. Faqad ijtanabu ijtanathu al-aidi al-'adiyah. Cuba. Dicemari. Tapi kalau ni ijtanathu, maksudnya ijtanathu, adakah maksudnya daripada jana, jinayah? Kalau jana, jinayah, maksud dicemari lah. Tapi kalau jana, dipetik. Habis ni aku baca. Oh, akhbasat bu. Nanti ni Ustaz ni. Ustaz mana pen? Tahu pen yang habis ni. Dah. Saya sedih. Kan sebab dalam kita dah ni Ini saya ni. akhbasat tu Ini kalau akhbasat tu ya dicemari. Tapi ijtanat tu saya nampak kalau nak samakan makna dengan apa? Makna itu tadi dia rosakkan juga, dijenayahkan, telah dilakukan satu crime lah jenayah. Ataupun satu lagi jana yajni. Janian. Jana yajni janian maksudnya dipetik. Jadi saya macam tak masuk pula dipetik lah. Saya mungkin buat jenayah baru pergi dah. Ada nak okey. Tapi dalam nuskhah saya ijtanat dulu. Kalau antum boleh tulis, maksudnya kita dah bagi comparison nuskhah yang berbagai lah. Nanti siapa boleh Adi ni boleh ambil makhtutat. Ambil manuskrip, boleh check. Dalam manuskrip sebut apa?
comparison. Bagi ni kita buat risalah PhD. Ya. Okey, daripada tangan al-aidi, daripada tangan yang apa? Al-adiyah, yang melampaui batas. Yang melampaui batas. Wa afsadathu al-muamalatul fasidah, dan telah merosakkannya. Iaitu apa? Iaitu perkara yang halal kita. Apa yang merosakkan? Muamalat al-fasidah. Iaitu muamalat jual beli, akad-akad yang apa? Yang fasid, yang rosak. Yang tidak terima, yang batal. Benar? Wa iza ta'azzarat al-qana'ah bil hashish min an-nabat lam yabqa wajhun siwa ittisa'i fi muharramat. Kata musannif, tak kala mustahil, ta'azzar, tak kala mustahil untuk bercukup-cukup al-qana'ah. Bercukup-cukup dengan apa? Dengan rumput daripada tumbuhan. Manusia kita bolehlah cukup ni. Makan apa? Makan rumput saja hidup, tak boleh ni. Kan? Jam dah, tak ada protein, tak ada apa. Jadi macam mana ni? Kata dia, lam yabqa wajhun, maka tidak ada satu pun sumber lagi atau sudut siwa melainkan ittisaq bil muharramat. Maksudnya kita berluas-luas dalam apa? Dalam melakukan perkara yang muharram, iaitu kita makan benda-benda yang haram. Ni dakwaan dia. Dedah mana kita boleh cukup? Kan? Cukup untuk apa? Untuk hidup dengan makan apa? Makan apa? Rumput-rumput dan minum air furak tu saja. Kita perlukan protein. Jadi protein zaman sekarang ni, kita kata apa? Jual beli sekarang ni kesemut. Dia punya gambaran apa? Sesemua ni semua riba. Akad-akad semua dah rosak. Jadi alang-alang, kan kita sebut alang-alang dah rosak, baik kita terus rosak. Kan? Itu. Dia jadi pening gitulah, kan? Pemikiran dia. Farafadu hazal qutba min ad-din aslan. Maka mereka sebenarnya, iaitu yang berfikiran sedemikian, telah menolak hazal qutba, iaitu sudut ataupun faksi yang penting, faksi yang perlu, faksi daripada agama ini aslan. Memang langsung walaupun itu perkara mencari benda yang apa? Halal. Walam yudriku bainal amwali farqan wa fadla. Dan mereka itu tidak mengetahui di antara harta-harta mereka itu farqan, iaitu perbezaan, wa asla wa fadla, dan juga benda yang lebihan. Macam mana ni? Maksudnya depa tak tahu nak beza dalam harta tu benda yang haram ke benda yang halal. Faslan. Apa dia? Faslan. Oh, faslan. Itu apa? Itu faslan. Faslan. Kelebihan atau jin makna je lah. Jadi fadlan maksudnya kelebihan. Tak, mungkin maksud fadlan kelebihan fudul kot rasa. Fudul. Maksudnya dia tak tahu bahawa pada halal itu ada kelebihan. Berlebih-lebihan. Okay. Itu faslan. Terima kasih. Maksudnya mereka tidak mengetahui pada harta tersebut perbezaan dan juga pemisah. Maksudnya dia pada harta tu campur ni. Benda yang apa? Benda yang haram. Dan dia anggap benda itu semua sama. Benda yang apa? Semua sama. Asal itu tak boleh ada haram, makan diharam. Kan? Sedangkan ada perbezaan berdasarkan kaedah-kaedah yang diletakkan syarak. Yang kita perlu ngaji. Boleh faham? Okey. Wahaihat. Alangkah jauhnya apa yang mereka fikirkan tadi. Fal halalu bayyinun, maka yang halal itu adalah nyata. Wal haramu bayyinun, dan perkara yang haram itu pun adalah yang nyata. Maksudnya yang telah nyata. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara perkara itu adalah perkara-perkara yang syubhah. Syubhah maksudnya yang samar-samar. Syubhah. Yang ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW kan? Daripada Nu'man bin Bashir. Hadis al-halal al-bayyin wal-haram al-bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'rifu katsirun minan nas. Kan? Tidak diketahui ramai oleh orang yang berkenaan dengan perkara-perkara yang samar itu. Wala tazalu hadhihi salasatu muqtarinatin kaifama taqallabat al-halat. Dia kata bersentiasalah tiga pembahagian ini bergantian. Muqtarinat apa? Bergantian. Dalam bagaimana cara pun
peredaran hal ehwal. Takalluq peredaran hal ehwal, pusingan hal ehwal. Maksud musannif dia kata apa? Tak, Nabi dah kata bahawa halal tu dah memang ada yang jelas, haram tu dah memang ada jelas. Ya, kita tak nafi ada benda yang sama, tetapi ada kaedah juga penentuan dia. Ataupun kita tanyakan kepada orang yang tahu, betul tak? Diketahui, tidak diketahui oleh siapa? Oleh kebanyakan manusia. Tapi adakah menafikan bahawa ada orang yang mengetahui? Tak. Maksudnya ada orang yang mengetahui. Siapa yang ketahui? Ulama, mufti. Boleh faham tak? Nampak? Wala tazalu hadhihi as-salasatu muqtarinatin kaifama taqallabat al-halat. Apa dah? Duduk lah. Tak kita masuk beres sikit Nabi. Kanat hadhihi al-bid'atu amma fi ad-din dararaha. Dan adalah bid'ah ini, ada bid'ah yang keliru. Maksudnya perbuatan yang yang dilakukan oleh mereka ni, iaitu benda yang baru jadi dalam agama. Iaitu bersenang lenang dalam melakukan benda yang haram. Tidak mencari perkara-perkara yang halal, tidak membezakan benda-benda yang halal. Kata musannif, adalah benda yang umum dalam agama ini. Maksudnya dalam hal ehwal agama sekarang. Bukan umum dalam ajaran Islam tu tak. Pada hal orang beragama sekarang, dia tak tahu beza. Dararaha, kan? Dia kemudaratannya. Wastatara fil khalqi syararaha. Dan wastatara, istatara maksudnya apa? Ta'ir terbang, intishar. Dan tersebarnya dalam apa? Dalam makhluk itu, dalam manusia, syararaha, syararuha. Apa dia? Kemudaratannya, keburukannya. Wajaba kashful ghita'i an fasadiha bil irsyadi ila mudrakil farqi bainal halali wal harami wasyubhati ala wajhi at-tahqiq wal bayan wala yukhrijuhu at-tadyiq an hayyiz al-imkan. Kata musannif, apabila kita tengok bid'ah itu berlaku dalam masyarakat, maka wajiblah untuk kashfu untuk kita singkap, penutup an fasadiha bil irsyad, penutup yang yang membawa kepada apa tadi? Fasad tadi tu. Bil irsyad, dengan kita menunjuk makhluk ni, manusia ni, ila mudrakil farqi bainal halal wal haram. Kaedah mudrak ni kita kata asal usul tu pun kaedah. Asal usul tu pun kaedah ataupun dalil pun boleh. Kalau nanti kita bagi dalam usul fiqh, dia disebut mudrak, maksud dalil. Kadang-kadang perkataan mudrak adalah kaedah untuk memahami dalil, jadi wajib dalalah. Itu pun mudrak juga. Tapi kalau kita tengok dalam kaedah qaid fiqh pun macam tu juga. Lihat itu nantilah. Boleh faham? Kemudian kata musannif, mesti kita tahu kaedah pembezaan al-farqu dia, kaedah pembezaan antara benda yang halal, benda yang haram dan benda yang samar-samar tadi, syubhah kan? Benda yang sama-sama tu. Ala wajhi tahqiq wal bayan, di atas cara penjelasan. Tahqiq ni kalau kita sebut dalam istilah tahqiq ni, maksudnya kita menerangkan dalil-dalil dia. Tahqiq maksudnya kita betul-betul menerangkan secara tuntas pembuktian dan juga dalilnya. Wal bayan, dan juga penjelasan yang nyata. Wala yukhrijuhu at-tadhiq, maka kesusahan ataupun hal ehwal kesusahan yang kita hadapi ini tidak sesekali mengeluarkan daripada untuk kita boleh menerangkan apa dia yang halal, apa yang haram dan apa yang syubhat. Itu maksud Tuan Muslim. Maksudnya memanglah payah untuk kita nak hadapi zaman sekarang ni yang syubhat dan masalah masyarakat dah jadi macam jam semua tadi. Tapi adakah itu boleh menyebabkan kita stop, berhenti daripada berusaha menerangkan benda yang hak, benda yang halal, benda yang haram, benda yang syubhat? Dan kaum muslim kata tak. Benda itu tidak sekali menghalang. Bahkan kita kena buat. Utamanya kita ni bakal ulama sekalian. Wa nahnu nuwaddihu zalika fi sab'ati abwab. Nabilah. Maka kita terangkan perbahasan kaedah halal dan juga haram ni daripada berapa bab? 7 bab. Bab yang pertama kata musannif, fi fadilati talabil halal, pada kelebihan mencari benda yang halal.
wa mazammatil haram, dan kekejian benda yang haram, wa darajatil halal wal haram, dan pangkat-pangkat ataupun darjat halal dan juga haram, perkara halal dan juga perkara yang haram. Bab yang kedua, fi maratib syubuhati wa matharatiha wa masaratuha masaratiha wa tamyiziha 'anil halal wal haram. Bab yang kedua menceritakan berkenaan dengan tertiban pangkat-pangkat perkara yang apa? Syubhat, iaitu benda yang sama-sama. Wa masaratiha, dan juga tempat-tempat berlaku kesamaan tersebut. Tempat-tempat berlaku kesamaan tersebut, supaya apa? Kita boleh lari. Wa tamyiziha, dan membezakan perkara syubhat tersebut daripada perkara yang halal dan perkara yang haram. Bab yang ketiga kata musannif, fil bahsi was su'al wal hujumi wal ihmal wa mazaniha fil halal wal haram. Bab yang ketiga menceritakan berkenaan dengan mengkaji dan juga bertanya, dan juga al-hujum. Al-hujum ni dia buat, dia bagi iqdam, bahasa Melayu ni bukan hujum ni maksudnya dia buat ikut suka, dia langgar. Dia langgar. Lengah. Lengah. Bukan melengah. Dia langgar dia. Buat je lah, dia tak kaji pun halal haram. Dia faham tak maksud? Kita bahasa Melayu apa yang sedap? Serang. Tak kata serang ke tadi? Sembrono Melayu pun? Jawa. Membabi buta macam sedap. Membabi buta ke dalam apa? Masuk ke suatu perkara tanpa mengkaji dan juga mengetahui halal dan haram. Ini hujung. Wal ihmal. Ihmal maksudnya peneliti. Bukan peneliti, dia tak tahu. Ihmal. Tidak mengindahkannya. Tidak mengindah tu maksudnya apa? Peduli. Dia peduli kan. Jadi macam mana? Bahasa Melayu jadi macam ni kan dia. Tidak peduli. Okey. Wa mazaniha, dan juga tempat-tempatnya. Mazaniha maksudnya tempat-tempat mengkaji, tempat-tempat bertanya. Itu ada tempat-tempat dia. Untuk apa? Untuk kita nak bincangkan nanti masalah hukum hakam, itu halal dan haram. Bab yang keempat kata dia, fi kaifiyati khurujit taibi 'anil mazalimil maliyah. Dia kata pada cara kaifiah itu cara untuk keluarnya orang yang ingin bertaubat. Tak itu orang yang ingin bertaubat daripada salah laku al-maliyah. Al-mazalim salah laku. Al-maliyah apa ya? Harta benda ni, isu berkaitan dengan apa? Muamalat ni. Harta benda ni. Boleh. Macam mana dia nak keluar daripada keadaan dia sekarang? Dia dah buat, dia dah curi kan? Minta maaf, saya dah curi. Jadi macam mana? Ada cara-cara dia untuk keluar. Saya dah lakukan transaksi yang haram, dikatakan itu transaksi yang riba. Dia apa perlu yang saya buat? Saya nak tobat. Dia beritahu cara dia. Jadi kita bincang ni mungkin dalam kitab, tapi nanti cuba bincang siapa yang ada muamalat, cuba bagi lah cadangan kan. Okey, kita bincang lagi. Ustaz Nabilah ambil isi. Bab yang kelima, fi idrarati as-salatin. Idrarat pemberian. Sagu hati yang diterima daripada raja-raja ataupun pemerintah. Wasilatihim, dan juga apa? Hubungan dengan mereka. Wa ma yahillu minha wa ma yahrum, yakni pada apa yang halal daripada pemberian tersebut dan apa yang apa? Haram. Nanti kita belajar isu berkaitan dengan rasuah masa lalu. Malam ni tersebut. Babus sadis, bab yang ke-6, fi dukhuli 'ala salatin wa mukhalatatihim, iaitu kita bergaul, masuk untuk bergaul dengan pemerintah dan juga apa? Bergaul dengan mereka. Masuk kepada tempat-tempat pemerintah dan juga bergaul dengan mereka. Boleh ke tak? Boleh ke? Pergi jumpa nanti. Jumpa agung, boleh ke? Terutamanya ulama seperti antum ni. Kan? Boleh ke? Adakah antum ulama kerajaan? Ya kan? Itu kena bincangkan. Boleh kan? Semangat bila politik semangat. Bab yang ke-7, abdia fi masail mutafarriqah, pada permasalahan-permasalahan yang bercerai, iaitu berpisah-pisah. Isu-isu dia bagi isu-isu berbangkit. Isu-isu yang berbangkit. Jadi Fihris dia bagi indeks kitab yang dibentangkan oleh Tuan Musannif di sini adalah pertama menceritakan berkenaan dengan kelebihan untuk kita mencari benda yang halal. Nanti kita akan syarah
Kemudian yang kedua adalah menceritakan berkenaan dengan apa? Diberi label-label benda-benda yang syubhat, tempat-tempat dia, supaya apa? Supaya kita jauhi dan sebagainya nanti. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana isu berkaitan dengan perkara ni kita tak tahu sama ada dia ni halal ke haram, iaitu benda yang ragu-ragu, syubhat. Macam mana kita nak kaji, macam mana kita nak bertanya, kan? Nanti kita akan tengok pada bab yang ketiga. Pada bab yang keempat, iaitu bagaimana seseorang itu melakukan benda yang haram, transaksi yang haram, perbuatan dia, dan dia ingin bertobat. Macam mana kaedah dia? Kita sebut. Bab yang kelima adalah berisu berkaitan dengan politik. Dia terima apa 2.6 bilion. Jadi macam mana dia nak buat? Kan? Adakah itu dikira rasuah ataupun sebagainya? Ataupun dikira sebagai derma? Kan? Dia bincanglah. Yang keenam, dia akan membincangkan berkenaan dengan boleh tidak untuk kita berjumpa dengan siapa? Raja-raja pemerintah. Dan juga bergaul dengan baik semua. Boleh tak? Jadi kita bincanglah. Yang ke-7 adalah bincangkan berkenaan dengan apa tadi? Isu-isu berbangkit. Saya kena meeting lah dengan jadi, okey, dah habis berbincangkan berkenaan dengan mukadimah. Besok kita akan, besok pula minggu, 2 minggu lagi kita akan bincangkan berkenaan dengan apa? Dengan bab yang pertama. Kita akan habislah, kita cuba juga sedaya upaya habiskan dalam 14 kelas, 14 kali perjumpaan. Sebab dia ada benda-benda detail. Imam Ghazali hebat pada permasalahan hukum akam, hebat pada permasalahan usul fiqh, hebat pada permasalahan adat, isu-isu semasa. Sama dia lah, dulu kita akan tengok lah. Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada persoalan apa? Kalau kita ataupun pertambahan kritikan dan sebagainya sebelum kita tutup? Ada kritikan apa? Dah. Mesti nak balik ni. Ada apa kan? Sebelum tu boleh saya kenal tu. Nama saya Ahmad Faiz bin Ahmad Khalid. Boleh panggil Fateh kan, sebagai apa pengisi pada hari ini. Mana insya-Allah Ustaz Khairul akan diisi dan kita akan tukar-tukar saja kan. Jadi saya minta lah siapa-siapa daripada kalangan hadirin ini untuk kenalkan diri supaya menjadi apa? Ukhuwah kan, filah dan apa fisabilillah sebagainya. Kan kita minta lah Ustaz kenalkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.